إلى قدرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. آل الكرام شون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله على الله على الله سأقول salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu sirrah. Salah 3, 2, 1. Bumi Arafah itu adakah sempadannya? Kata Imam An-Nawawi dalam Syarhil Muhazzab, Syarah Muhazzab, Majmu' Syarah Muhazzab, bermula sempadan bumi Arafah, maka telah berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala radhiyallahu anhu, bila barang yang melampaui wadi Arafah sampai ke gunung yang di hadapannya yang mengiringi kebun-kebun Ibnu Amir, inilah nas Imam Syafi'i, dan menurunkan di atasnya oleh al-ashab, ashabu Syafi'iyah yang berjalan dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i dipanggil al-ashab. Itu di antara yang dinaskan oleh Hujatul Islam oleh al-Imam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dan telah menakal, membuat pindahan atau selutan oleh Al-Azruki di dalam daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya bermula sempadan Arafah. Sempadan Arafat itu ialah daripada gunung yang terkeluar atasnya tanah lembah bumi Arafah sampai ke gunung-gunung Arafat, sampai kepada Wasif, sampai bertemu dengan Wasif dan Wadi Arafah dan Wadi Urnah sempadannya. Kemudian kata ashab kita Syafi'i, mula Arafat itu dalam 4 sempadan. Pertama, penghabisannya sampai ke jalan besar Masyrik. Yang kedua, sampai kepada pinggir-pinggir bukit yang di belakang bumi Arafat. Sekarang dia warna tanda tu kan. Yang ketiga, sampai ke kebun-kebun yang mengiringi Qaryat Arafat, dan Qaryah itu sebelah kiri kita menghadap kiblat apabila berdiri di bumi Arafah. Dan yang keempat, sampai kepada Wadi Arafah. Kata Imam Al-Haramain, guru bagi Imam Al-Ghazali, Imam Haramain, Imam dua tanah haram, dan dilingkungi dengan selekor-selekor Arafat itu oleh gunung-gunung, muka-mukanya berhadap daripada Arafat. Dan kata Imam An-Nawawi, telah ketahui olehmu bahawasanya tiada terbilang daripada bumi Arafat itu Wadi Arafat, ini kata Imam Nawawi, dan tiada namirah, dan tiada masjid yang dinamakan dia dengan Masjid Ibrahim, itu semua tak masuk dalam padang Arafah. Bahkan ini tempat semuanya keluar daripada Arafah, dihubung ke sebelah pihak barat daripada mengiringi Muzdalifah dan Mina dan Makkah. Bila bermula yang aku sebutkan ini daripada bumi Wadi Arafah, bukannya daripada Arafah, tiada khilaf padanya, dan telah dinaskan atasnya oleh Asy-Syafi'i dan muafakat atasnya al-ashab, ashabu Syafi'iyah. Dan ada pun namirah, maka bukannya juga daripada bumi Arafah, bahkan bumi yang hampir dengannya. Jadi semua kedudukan dia hampir dengan Arafah saja. Dan inilah yang betul, yang telah dinaskan di atasnya oleh Asy-Syafi'i, oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Itu dinaskan di dalam Mukhtasar Hajj Al-Awsat.
dan lainnya lain daripada kitabnya. Dan ada pun Muslim Ibrahim, maka tiada dinaskan oleh Imam Syafi'i atas bahawasanya bukan ia daripada bumi Arafah, dan bahawasanya barang siapa wukuf ia di situ nasaya tidak sah wukufnya. Ini yang mensahkan dia, dan dengan dia memutuskan oleh Al-Mawardi dan Al-Mutawalli dan Sahibul Bayan dan Jamhur Arifin. Dan telah berkata satu jamaah daripada Khurasaniyin, sengaja daripada mereka itu Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini dan Al-Qadi Husain di dalam takliknya, dan Imam Haramain dan juga Imam Ar-Rafi'i, bermula pangkal ini masjid dari pihak hujung Wadi Arafah, bukannya ia daripada bumi Arafah, dan akhirnya pada Arafah. Dan kata mereka itu barang siapa wukuf di awalnya tiada sah wukufnya, dan barang siapa wukuf di akhirnya nasai sah wukuf dia. Jadi maknanya di pangkal tak ada masuk ujung tu, boleh masuk sedikit daripada bumi Arafah. Dia penting kita mengetahui, tapi sekarang dia dah tanda semua kan, sepadan-sepadan. Kemudian kata mereka itu, dan dibezakan demikian itu dengan batu besar-besar yang terhimpar, yang terhampar di sana. Itu di antara kedudukan sedikit yang dihuraikan oleh ulama, ada kekhilafan sedikit di situ antara beberapa pandangan ulama. Kemudian masalah 3, dua-dua wukuf dan kewajipannya dan sunat-sunatnya dan banyak. Ya, banyak kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan Syarah Muhazzab, bermula kewajipan wukuf dan syaratnya itu 2 perkara. Pertama, keadaan wukuf itu di bumi Arafah. Wukuf mestilah di bumi Arafah. Sebab tu tadi dia nak cari betul-betul sempadan. Mana kalau dia keluar, maka wukuf dia tidak sah. Seperti yang tersebut di dalam masalah 317. Yang kedua, keadaannya orang yang wukuf itu ahli bagi ibadah. Ya, orang tu adalah ahli bagi ibadah. Kalau dia orang kafir misalnya, itu tak sah. Dan ada pun segala sunatnya dan ada adabnya, maka itu banyak. Yang pertama, hendaklah ia mandi di tempat yang bernama Namirah dengan niat mandi wukuf. Dan maka jika telah ia daripada mandi maka tayamumlah ia. Maka jika lemah dia, maka jika lemah ia daripada mandi, maknanya tidak ada air ke, atau dia tidak boleh menggunakan air, hendaklah dia tayamum. Yang kedua, jangan ia masuk bumi Arafah melainkan kemudian daripada sembahyang zuhur dan asar. Daripada zuhur dan asar dia masuk, semua yang sunat dia lah. Dan ketiga, 2 khutbah dan jamak antara 2 sembahyang, itu sangat daripada sunat. Yang keempat, segera akan wukuf mengiringi sembahyang. Yang kelima, keadaannya tidak puasa, sama ada ia puasa atau tidak. Di sini tak disunatkan. Sunat pula dia meninggalkan puasa. Sebab apa? Supaya dia membanyakkan doa itu. Sama ada ia lemah dengan dia atau tiada. Sebab apa? Kerana bahawasanya berbuka puasa itu lebih menolong baginya atas berdoa. Pada situ tempat mustajab doa. 6, keadaannya suci. Kerana bahawasanya ialah yang lebih akmal, yang terlebih sempurnanya. Maka jikalau wukuf ia dengan berhadas atau junub atau haid atau nifas atau atasnya najis atau terbuka auratnya, nasai sah wukufnya. Jadi tidak kait dengan perkara tersebut. Wukuf dia tak syarat suci, sama juga sa'i semua kan. Tapi yang terlebih afdal istilah dalam keadaan suci. Cuma kalau kita tanya sah atau tidak, hukum dia sah. Yang ketujuh, sunat wukuf dengan menghadap kiblat, yang terbaik. 8, biar keadaannya berwukuf dengan hadir hati, lagi kosong ia pada sekalian pekerjaan yang membimbangkan daripada doa. Mana hati dia naklah sentiasa hudur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nakkan kecergasan dia itu. Sebab tu tak disunatkan puasa.
Dan sekiranya mendahulukan menyelesaikan sekalian kerjanya sebelum gelincir matahari, dan kosong ia pada zahirnya dan pada batinnya daripada sekalian pertalian. Mana dia jangan ada zahir dia dan juga batin qalbi dia diikat dengan benda lain, bahkan dia lepas terus dia menghadap hadrat Allah Subhanahu wa taala. Maka sekiranya jauh ia pada tempat wukuf daripada jalan-jalan jamaah, yang datang ia supaya tidak terkejut dengan sebab mereka itu. Aku dapat cari wukuf tempat orang jalan, dari sempadan dia sempadan wukuf lah, dia sempadan Arafah, dia cari tempat yang agak terpencil lah, ataupun tidak sibuk dengan lalu lalang orang ramai. Tapi ya, dia tetap macam sekarang. Sebab apa? Tujuan ni dengan gangguan tu, biar dapat fokus sebenarnya. Ataupun bising ke, atau haru hali tadi, barangkali menjadikan hilang khusyuk dalam masa wukuf tadi tu. Itu tujuan ni. Pada tujuan dia fokus untuk doa mustajab ni. Kesembilan telah berkata ashab kita, ashabu syafi'iyah. Ashab di sini bukan ashabun Nabi SAW kan? Dalam kitab fiqh kita ni besok ashab adalah ashabu syafi'iyah, mana ulama-ulama yang berjalan dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kata ashab kita, sekiranya kesusahan atas seorang itu berwukuf dengan berjalan kaki, atau ada ia lemah dengan sebab berjalan daripada berjalan itu daripada berdoa, ataupun ada ia daripada orang yang diikuti orang dengan dia, dan berhajat orang-orang akan tempatnya di mata orang supaya ia memberi fatwa, mana biar dua sekali, dan diikut orang akan dia, maka afdal baginya wukuf dengan menunggang. Ya, ikut di wukuf tadi ada kenderaan kuda ke, kerana telah sabit datang dengan hadis yang sahih. Kalau kita dikata wasabata fil hadis dengan ibarat wawarada fil hadis, jadi beza. Kalau wawarada fil hadis itu mungkin hadis dhaif. Tapi kalau wasabata fil hadis, mana hadis itu hadis sahih. Itu ibarat. Sini dipanggil apa? Sabit. Kerana telah sabit, sebab itu dikata dalam sahihain. Sabit dalam dua sahih, itu Bukhari dan Muslim. Bahawasanya baginda Rasulullah SAW wukuf ia dengan menunggang, ya, mengendarai tunggangan. Maka menunggang ia lebih afdal daripada meninggalkannya di dalam hal yang begini. Ya, sebab dia jadi ikutan, mudah orang lain nak ikut, nampak pergerakan dia sebagainya. Ada pun apabila tiada lemah, ia wukuf dengan berjalan kaki, badan dia sihat atau dia muda lagi ke, dan tiada kesusahan atasnya. Sebab tu sebaiknya kalau ada kemampuan waktu muda, selesaikan cepat pergi haji. Jangan pergi haji ustaz dah merangkak macam biawak pun nak pergi kan. Dia orang pimpin THJ jangan nak mati pun. Ya, ada kerja kita dunia dah habis, dah nak mati pun nak pergi haji. Ya, elok. Kadang-kadang susah orang nak membawa ni kan, orang dah ramai lagi. Masa mudanya segar dan kemampuan ada, pergi cepat, jangan tangguh-tangguh. Ibadat haji ibadat yang banyak menggunakan tenaga. Ya, dia tak banyak baca, dia banyak guna tenaga. Jalan sana, pergi sana, tawaf, sa'i apa semua kan. Dia banyak tenaga pakai. Elok pada muda lagi. Dan tiada berhajat orang-orang kepada tempatnya. Dia kena sekali dua orang perak ni. Duduk sekali kita dah tua, 70 lebih. Allah, kesian tu. Terpaksa dia bawa dia kan, tolong dia bawa. Bagi tawak kita bawa ni atas tingkat 2. Lawak tengok tingkat 2, banyak yang tak sah tawak. Dan Allah, nyanyi tu. Awak ni tak sah. Dia atas tu ada segi kan, bangunan tu. Jadi yang tukang tolak cucu. Jadi dia ambil ke tepi nak ambil curi cepat. Bila tiba kat bangunan tu punya bucu, dia pusing. Habis dia pusing dengan goda kereta. Datuk ni mak ikut. Bila pusing, dia tidak mengirikan Kaabah. Jawab dia habis. Dia loncor sok dia kejauh. Menyanyi atuk kata macam ni. Ini salah. Kalau bawah dia tak ada bucu apa, jalan terus. Bila atas kan, bangunan punya bucu dah segi-segi, dia ambil belah tepi. Bila kena kat bucu, dia pusing je ni. Pusing pada jalan. Nyanyi kawan tua. Untuk tak ada kata apa, budak tolak kan.
Dia kita bawa untuk tu kan satu tempat, bila pergi nak pergi apa, melontar kan, kali letak air dia sah, orang Turki pun sampai habis kan, tak jumpa jari. Cari tak jumpa. Kita pun naik atas apa, kena tiang besar kan, jadi macam tangga. Tengok tak ada, kita tawassul je, minta doa Allah Ta'ala selamat, itu je lah. Kita pun naik pergi kemah, dia dekat kemah. Dia kata, pakcik sampai bila kemah? Tak tahu lah tu. Ada orang pegang saya, orang baling saya, melayang. Dia kata, sup terus keluar. Saya bongkar lagi cepat. Dia kata, orang baling ni melayang. Dia kata, adat ni kalau jatuh itu, adat lah biasa mati kan. Jatuh je orang zap habis. Ya. Sebab nak pergi haji cik muda-muda ni, ada kemampuan cepat lagi. Ya tenaga, sebab dia banyak pakai tenaga haji kan. Allah karim. Dan apabila telah lemah ia berwukuf dengan berjalan kaki dan tiada kuasa atasnya dan tiada berhajat mana orang-orang kepada tempatnya, maka daripada afdalnya, ya, yang terlebih asahnya di sisi Imam Syafi'i dan ashab, iaitu menunggang. Ya, kalau sekarang dia pakai apa, orang pikul ada kan. Dia tak pakai kuda ke orang pikul ni, upah dia lah. Kerana menurut perbuatan Nabi SAW, kerana lebih menolong baginya atas berdoa, maka ialah yang muhim, mana yang terlebih penting pada ini tempat wukuf. Tapi pikul jarang kan, sebab pikul ni orang tawah banyak, dia tanpa orang pikul pusing. Sini situ dia tak perlu pakai tunangan ni lah. Maka ini kaul yang dinaskan pada kaul qadim dan dalam al-imla dalam kitab. Kaul qadim ialah pendapat lama Imam Syafi'i di Baghdad. Adapun di Mesir dia panggil kaul jadid, pendapat baru. Dan menyebutkan dia oleh Sahibul Muhazzab. Siapa Sahibul Muhazzab? Imam An-Nawawi dan Muhazzab dan Al-Asab dan lainnya. Kemudian yang ke-10, loba ia atas wukuf di tempat wukuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seboleh-boleh situlah kau terbaik kan. Tapi tak dan kadang dibantai dengan Afghanistan ni orang, dia lari, dia lompat, betul-betul ya. Macam kambing gurun ni. Kau tengok dia orang macam kambing gurun tu, tercengang gitu kan, dia biasa kan, tak terkejau gitu. Tapi kau dapat itu tak afdal tempat ukur baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitulah di sisi batu-batu yang besar seperti yang tersebut dalam masalah 320. Dan kata ashab kita, dan jika ada ia seorang menunggang, menjadi ia akan pandangan kenderaannya, iaitu ialah sakhrat, batu tu perhati situlah. Dan jika ada ia tidak menunggang, boleh ia berdiri atas sakhrat ataupun di sisi sekiranya boleh lah, kat batu besar. Dan sekiranya tiada ada menyakiti orang dan tiada ia kena sakit, mana apa-apa tindakan pun jangan sampai membawa mudarat diri ataupun orang lain, itu kena jagalah. Kerana ni yang buat yang sunat dia haram pun. Contoh nak kucuk kak, kucuk Hajar Aswad sampai kena lepuk, terajangkan orang macam-macam kan. Jadi menyakiti orang dia haram lah. Dia kalau payah sangat nak kucuk pergi kat tu apa, kat Mustajab Doa Muntazam, minta doa dan selit doa, kita nak dapat mudah pergi kucuk kejap macam tu. Mudah kan. Dan kata ashab kita, jika uzur atasnya sampai kepadanya kerana bersesak, ya, ramai sangat kan, dia haji, dia tak tahu makin kurang, makin tambah orang. Kerana bersesak, seakan boleh ia dekat sekira-kira, bolehlah jika, maka inilah yang betulnya, ya, ambil tempat dekat. Ada pun barang yang masyhur di sisi orang yang awam, daripada mengambil berat ia dengan wukuf di atas Jabal Rahmah yang di tengah-tengah bumi Arafah itu. Dan dikatakannya lebih baik wukuf daripada tempat yang lain daripada bumi Arafah, sampai menjadi tawahumkan orang yang jahil-jahil. Apa tawahum? Sangkaan waham orang yang jahil akan tiada sah wukuf melainkan padanya. Tak naik atau tak sah, bergasak. Padahal Nabi wukuf kat tu di batu besar bawah.
Maka itulah salah satu salah yang zahir, yang terang dan menyalahi bagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada disebutkan oleh seorang daripada ulama yang mengatakan muktamad pada naik jabal, tak ada. Tak ada. Seorang pun tak ada mengatakan tu kalau muktamad baik maknanya naik atas jabal itu adalah fadilat yang tertentu padanya, tak ada. Bahkan padanya itu seperti hukum pada yang lain. Atau jabal atas itu semua hukum tempat lain juga. Tempat yang betul-betul yang pada afdal tempat Rasulullah wukuf di Batu Besar. Dan tempat daripada bumi Arafah juga melainkan tempat wukuf Rasulullah SAW. Maka sebetulnya ialah tempat afdal wukuf daripada yang lain. Yang ke-11, sunat membanyakkan doa dan tahlil. Tahlil la ilaha illallah, talbiyah labbaik Allah, istighfar astagfirullah, dan tadarruk qalbi. Dan membaca Al-Quran. Maka inilah kerja hari ini. Dan jangan taksir, mana jangan cuai pada yang demikian itu. Dan kadang-kadang seumur hidup sekali pulang pergi haji kan, buat betul-betul lah. Kerana ianya tuntutan haji dan kerja besarnya, maka sayanya ambil berat kepadanya dan berhabis-habisan usaha padanya. Dan membanyakkan zikir dan doa itu pada masa duduk dan berdiri, dan mengangkatkan tangan dalam doanya. Dan jangan pula angkat tangannya itu lepas hapus kepala. Macam-macam ni, angkat kepala ke atas, macam biasa je lah, macam doa Rasulullah SAW. Bila doa nampak bayat putih tiap. Dan jangan memberati sajak pada doa dia. Yang penting doa khusyuk tu, fokus tawajuh kalbi tu. Sajak tu sajak macam pantun lah, maknanya doa dia ujung sama. Kalau ain-ain, kalau ba' tak urut, pak bunyi kan, tak ayat tu atau kerja. Tapi kalau dia ahli saja je setat. So tujuan ni jangan memberati ke situ. Yang nak berarti kalbi dalam tu dengan Tuhan, tu yang paling penting. Maka tiada mengapa dengan doa yang bersajak apabila ada ia berhafaz. Kalau dia hafaz biasa, tak ada susah, tak apa. Atau dikatakan dia dengan ketiadaan keberatan dan tiada apa fikir padanya. Ya, dia keluar secara irtijal, pro tak ada apa, itu tak apalah. Dia tak mahu dia nak ulah bahasa kan. Jadi habis ketumpuan kalbi ke situ tu, rugi je. Sebab kita nak pakai kalbi, hati kita, biar fokus dengan Ta'ala. Doa tu mustajab. Bahkan berlaku atas lidahnya dan tiada kasat keberatan, ya, tertibnya, susunan dia dan i'rab dia, cari i'rab nahwu dia, dan lain daripada itu, daripada barang yang memberikan bimbang akan hati itu. Manakala dia tak biasa, dia nak olah, nak ajak, nak tarik Rasulullah nama, hati dia ke situ, bukan menghadap Tuhan, itu rugi. Maka sunat jangan meninggikan suara dengan membaca doa, dan makruh melampau-lampau pada angkat suara. Dan disunatkan membanyakkan tadarruk, merendahkan diri, dan tazallul, menghinakan diri, dan khada' qalbi, dan menzahirkan lemah fakir, itu yang terbaik. Ya. Tahaqqaq bi faqrika ya mudduka bi ina'ih, tahaqqaq bi zulika ya mudduka bi izzi. Tahqiqkan kamu memandang fakir kamu dengan Allah, nasai kamu dibantu oleh Tuhan yang Maha Kaya. Fakir lawan dia apa? Kaya. Sebab kita mukhalifkan sifat kita dengan Tuhan. Sifat yang wajib bagi Allah itu mustahil bagi kita. Secara keseluruhan, segala kesempurnaan itu adalah sifat wajib bagi Tuhan. Lawan dia segala kekurangan itu sifat yang wajib bagi makhluk Tuhan. Jadi kita tahqiqkan memandang fakir kita, kita akan dapat bantuan daripada zat yang Maha Kaya. Kita tahqiq memandang hina kita, dia akan dapat makna bantuan daripada Tuhan yang Maha Mulia. Dia lawan sifat dua. Habis. Lepas tu kalau kita tengok doa Rasulullah SAW, semua gitu. Ya. Minta kan tak panjang, tapi 2-3 bahagian tu dia memuji-muji, membesar-besarkan Allah. Bila kita membesarkan, mana apa kan? Lagi jelas nampak kita punya kehinaan. Itu maksudnya. Di atas rasa hina itulah kita berdoa, Masya Allah. Memang Tuhan angkat doa tu. Dan jangan diiktikadkan lambat mustajab. Ini jangan. Kalau bahasa kita ni apa tu? Kurang ajar orangnya. Ya, terlintas hati, lama dah aku doa tak dapat. Tu jangan keluar dan jangan terlintas di hati. Ya, fil waqtil lazi yurid la fil waqtil lazi turid. Tu adab doa. Segala pada doa yang dia masa dia nak, bukan masa yang kita kena. Ya, kita berdoa ni kadang-kadang bercampur. Kan? Campur dengan apa? Campur dengan nafsu dan sebagainya, itu jadi masalah.
Kita soalan nak ajar orang jangan. Ya, adab doa tu pertama sekali kita berdoa sebab Tuhan suruh. Ud'uni astajib lakum. Kita berdoa sebab atas dasar Allah arah dalam Quran. Kemudian kita berdoa pula izharul fakri, menzahirkan fakir, hina dan bangsat kita dengan Allah Ta'ala. Itu cara adab doa. Dan serah pula bil waqtil ladzi yurid, pada waktu yang dia kendak. Ya, jangan komen apa-apa, serah pada dia. Itu adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dan jangan ada tadammun seolah-olah nak mengajar. Ya Allah, biar aku begini macam nak ajar Tuhan. Oh, nak mahu kata ni. Ya. Kita minta tu makna tak jalan serah kehinaan diri kita kepada. Bahkan biar ada kuat harap bagi mustajab. Ya. Dan disunatkan berulang-ulang tiap-tiap doa itu 3 kali. 3 kali. Ya. Taslis. Dimulakan doa itu dengan dapat tamjid, memuji Tuhan, dan tamjid, memuji, mensuci, memuji bagi Allah Ta'ala, dan tasbih, ya, dan salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikhatamkannya dengan seumpama juga, ya. Dan dalam pula suci lagi menjauhkan daripada yang haram dan syubhat pada makan. Ya, sebab kalau doa kita makan benda haram, confirm Tuhan tolak doa. Ini hadis sahih ada kan. Ya, suatu Tuhan datang dalam keadaan musafir, kita tengok pun kesian, rambut dia as-as mengebang, ya, agbar, berdebu-debu badan dia. Tiba-tiba yarfa mana yadahu ila sama, rafa'a, dia pun angkat, yarfa man diangkat tangan dia ila sama, sedangkan mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa aina ma yustajabu lahu. Dia makan benda haram, dia pakai benda haram, mana sumber haram dia guna. Di mana Tuhan nak layan doa dia, kata Nabi SAW. Ya, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, lebih sayang beribu pada kita. Tapi jangan langgar syarat. Langgar syarat dia reject. Ya, tu. Sebab makan halal dipanggil syartun. Sebab tu Imam An-Nawawi tafsirkan kulu minat tayyibat wa amalus salihat. Atau sebut kulu minat tayyibat dulu, makan benda yang halal, kemudian wa amalus salihat, baru amal salih. Maknanya aklul halal manzilatis syart. Makan halal tu menepati tempat syarat. Ya, makan halal itu dipanggil syartun. Ya, adapun doa tu tu dia panggil masyrut. Benda yang disyaratkan tadi adalah makan halal. Kalau makan yang haram, syubhat habis tolak, reject. Ya. Habis tu orang kafir dapat tu. Oh, kalau kata orang kafir dapat soalan tu, orang tu bodoh sangat soalan itu. Ya, kita doa tak apa yang orang kafir dapat. Kalau soalan tu keluar, tu soalan orang paling bebal. Orang paling bebal di soalan macam tu. Toleh soalan macam tu kan. Kafir dapat dengan kita tak sama kan. Ya, kita dapat 100, kafir dapat 1 juta, tak sama. Yang kita dapat tu barakah. Kafir dapat tu istidrak, tu permuaan kan. Itu kalau tak faham berat. Ada orang kata, orang tu semayang tak kaya, aku tak semayang kaya. Oh, tu lagi bebal. Bodoh macam bertolol. Geram nak cakap. Tak kata mengukuh. Tuhan beri ada 2. Dia beri dengan rahmat, dia beri dengan istidrak. Tak sama kan. Ya. Kita perah kelapa 100 biji, santan dia dapatlah 3 mangkuk. Dia punya ampas kelapa tu 10 goni kan. Kita nak ampas kan, nak banyak ambil ampas tu. Ampas tu kita bagi makan itik kan. Macam tu lah orang kafir, tuan-tuan lambat tu ampas tak ada benda. Yang orang beriman dapat lain. Sehingga bala pun tak sama. Bala sakit orang kafir, sakit orang Islam pun sakit, tak sama. Sakit orang Islam tu litakrib, sakit orang kafir litakzib. Kalau itu dia tak terbeza berat jawapan. Ya. Bala yang kena orang kafir litakzib, memang Tuhan nak azab dia sebelum dia benam dalam neraka tu. Ya. Adapun yang kena orang beriman tu litakrib, Tuhan nak hampirkan dia. Dengan sebab bala Tuhan hapus dosa dia. Sebab bala tadi banyak kelebihan-kelebihan. Sebab apa? Mutiara iman tu tadi. Tu kalau dia tak faham berat. Ada orang soal ni. Habis orang kafir dapat, Allah, soalan ni pula keluar kata. Nyanyi soalan ni keluar dan tak faham now kata ya. Jangan banding kita orang kafir kan. Orang kafir tu Tuhan kata apa? Inna syarrad dawab. Sungguhnya binatang yang paling jahat merangkak atas dunia. Tu Quran sebut tu. Inna syarrad dawab. Sesungguhnya sejahat-jahat binatang yang merangkak atas muka bumi allazina kafar. Orang yang kufur. Tu standard dia. Orang nak sama dengan kita, mana sama? Kita makan dengan itik makan sama kan? Mana dapat orang kafir itu semua ibarat najis, kotor, benda tak dinilai di sisi Allah Ta'ala. Sebab dia dapat dengan cara dia kufur dengan Tuhan. Dia kufur dengan Tuhan, tak ada nilai. Orang paling kufur tak ada paling bangsat manusia yang kufur dengan Allah Ta'ala. Dia dengan binatang lagi baik kan?
ya, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika kal an'am, mereka ni macam binatang tempat, bal hum adall, bahkan lebih teruk, lebih sesat, lebih hina daripada binatang. Tu standard orang kafir tadi. Jangan buat bandingan kita. Yang orang beriman banding kafir, orang kafir tu senang. Allah, soalan ni keluar berat tu tadi. Pada bodoh ni. Ya, tak ada keluar soalan tu. Itu orang beriman nak gimana orang kafir apa? Orang beriman kekasih Allah Ta'ala. Kullu mu'minin wal awliya. Tiap-tiap orang mukmin tu semua wali, kata Imam Syafi'i. Tapi wali am lah, bukan wali khas, ya. Wali am. Tapi kita ni banyak wali nikah, ya kan. Waliullah wa yajahi. Ambil dia. Dan taklah ia satu lagi suci, lagi menjauhkan daripada yang haram dan syubhat pada makan dan minumnya, dan pakaiannya yang ditunggang, semua mana benda halal lah, ya, dan lainnya daripada itu, daripada barang yang sertanya. Maka ini sekalian ni adab bagi doa, ya. Kalau digunakan duit dari sumber yang haram, dia riba, dia apa, pergi haji, itu dulu lagi tonggeng kan, dulu lagi ditolak haji, dia mardut, tak diterima. Ya, ulama besar Sultan Muhaddisin, raja dalam ilmu hadis, Syekh Abdullah Al-Mubarak, ketika dia pergi Mekah, dia bermimpi Allah Ta'ala pada dia, tahun ini haji yang diterima banyak-banyak orang tu tak sampai 20 orang. Tak sampai 20 orang yang diterima pada tahun ini, gitu. Allah, seram kita dengan tuan ni. Itu macam-macam hal jadi, ya. Dia pergi zakat boleh. Dan akhir zaman, tanda akhir zaman apa? Si kaya pergi kena melancong, kan? Package 40,000, 50,000, sampai batu melontar pun hantar dekat bilik hotel. Wah, kurang hajau ni. Dia bagus buat haji ni orang apa benda? Yaman. Yaman bagus. Orang Yaman orang toki besar, korporat jutawan tu, dia pergi macam orang miskin. Kadang tak duduk hotel, tepi masjid. Tanya-tanya rupa saudara besar, orang kaya besar. Sengaja diizharkan fakir. Bawa sedap dapat nikmat pergi haji tu. Ini pergi haji, gaya macam melancong tu Nabi sebut. Orang kaya akhir zaman banyak pergi haji melancong, tak ada apa benda dia dapat, ya. Orang pertengahan berniaga, dia kalau berniaga mesti haji tu setahun lebih cukup untuk bekalan makan. Punya untung cukup banyak. Bila orang datang semua ada duit, lambat barang semua orang beli kan. Si miskin pula datang meminta-minta, buka tangan, semua orang beri kan. Mana apa, matlamat haji dah kosong. Ya, banyak yang tak diterima haji, takut ni. Tu. Kalau tunggu lagi makzin kan, di apa, Pego, pada orang alim kan, dia nak pergi haji tu sebulan dia berhenti mengajar kan. Sebulan dia berhenti mengajar, dia cek balik, sebar balik. Besar. Ini pergi haji terkejar-terkejar, lalu seriusan tanya rukun haji. Rukun haji tu macam-macam ada, macam perangai tadi. Itu kata haji melancong, seronok pergi. Orang dapat haji mabrur, dia dapat haji mabrur. Tahu? Haji mabrur ni. Allah. Maka ini sekaliannya adab dia bagi segala doa, dan hendaklah sudahkan doa itu dengan amin. Mana istajabah, minta Allah perkenankan, dan hendaklah membanyakkan dengan tasbih, tahlil, takbir dan sumpama daripada segala zikir. Itu biikhtisar diambil daripada makna syarah majmu'. Habis kemudian babu maja'ah bil ifadah minal arafat, Allah alam.